glove industry, the biggest in the world is in Malaysia. We are the world's largest. This is one industry where Malaysia is the largest in the world. And our industry, together with the association and together with the Malaysian Rubber Council, together we come up with 21 million pieces of glove to be given freely to all the healthcare workers, especially the doctors, nurses, the frontliners, the bomba, the police, and the guerrilla people. We give 21 million pieces of glove freely to them. We deliver to them actually, because they were all out of gloves, and we give 21 million pieces of glove to them. And in the same token, a few months earlier on, negara China also got this COVID, yeah? And our government asked MAGMA to also help them out. And because of the government initiative, MAGMA took upon itself to give 18 million pieces of glove to China. And remember that when we got our COVID, China came forward to help us by giving us free masks, free ventilators, and a lot of medicine as well. So this is what we call good neighbors, yeah? We want to inculcate good neighbors, yeah? So it is the initiative and the agenda of MAGMA to institute MAGMA Foundation to do its corporate social responsibility program. And today all the funding comes from the association itself. Yeah? So we are very proud to be associated with this program. We find this program to be very useful. We find that the parents, the teachers must always play a bigger role to make sure that our students and our children are very, very well educated and nurtured. I use the word nurtured because the future belongs to young people. Our industry employs a lot of clerical staff. We employ a lot of accountants, supervisors, chemists, and marketing people. And all these people must come from the people that our teachers here, that our parents teach them to be what they are, to be useful to industry and to the community. So this is very important to us, education and nurturing of students, nurturing our students and our children is very important to us. This program is very, very beneficial to all of us because we are actually taking care of the trauma that our students and our children are facing during the traumatic period of the pandemic. So this is indeed a very noble project initiated by our young Rohama. A big hand to help this. So let me tell you a little bit about MAGMA. MAGMA actually, in the world today, the world wants about 350 billion pieces of glove. 350 billion pieces of glove. And Malaysia will be supplying something like about 227 billion pieces of glove, which is about 65%. So that makes Malaysia the number one, yeah? So this is something which you should be very proud of. And all these industry come about simply because a long, long time ago, we have this institute called Malaysian Rubber Board, or Rubber, sekarang dipanggil Lembaga Getah Malaysia, yeah? So a long time ago, this Rubber Research Institute nurtured many scientists. And it was from these early scientists that today we are the world's largest producer of rubber gloves. Without these early scientists, today there won't be a rubber glove industry. So many thanks to the government, many thanks to all the scientists, the earlier scientists, and today we are where we are today. And we still give a lot of hope and a lot of credence to the Malaysian Rubber Board for still nurturing a lot of scientists to be a part of the industry. Yeah? And before I conclude my little speech, I wish to give this little anecdote which I learned this morning. We must always be committed. When we commit, it builds hope. And when we fulfill our commitment, it builds trust. Therefore, Yang Rohan, ladies and gentlemen, let us together, with the parents, with the teachers, and all of us, let us be committed to the welfare and the well-being of our students and our children. Let us work together, bersama-sama, let us work together to build hope, to build trust, and let us make them be very good students in the years ahead, so that they can join us
We love every one of your children to join us as well. Thank you very much, ladies and gentlemen. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Dennis Lau Jaufu atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. S. Supramaniam, Presiden MAPMA, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih, Tuan Yang Hormat Datuk Hajah Zulaidah Kamarudin, Menteri Perusahaan Padang dan Komuniti, yang juga merupakan seorang rakan baik kepada industri sarung tangan. Terima kasih dan thank you very much. Yang Berhormat Dr. Daroya Alwi, Pengurusi Majlis Ketat Malaysia, di mana kita mendapat banyak sumbangan pertolongan daripada mereka dari segi menjalankan inisiatif kita. Thank you, Dr. Daroya. Yang Berusaha Encik Dennis Lau, dan segala yang hadir hari ini, saya ucapkan selamat datang. MAPMA merupakan satu persatuan yang telah bermula dengan satu tahap yang paling kecil sekali, lebih kurang 30 tahun lalu. Tapi kini kita telah berkembang, dan hasil daripada itu adalah pada tahun lalu kita telah mengeluarkan ekspor yang bernilai lebih kurang 55 bilion ringgit untuk Malaysia. Itulah sumbangan kita untuk negara ini. Dan selagi kita berjaya, selagi itulah kita harus mempunyai niat untuk bertolong. Dan kinilah bila Menteri Yang Berhormat Menteri telah berbincang kita, boleh kita tolong dengan sekelip mata, kita kata memang boleh. Sebab ini merupakan satu inisiatif yang paling baik sekali. Sebanyak 19 sekolah, sebanyak 760 ibu bapa dan guru akan terlibat di inisiatif ini. Dan saya fikir STEM merupakan masa depan negara ini. STEM merupakan masa depan negara ini, kerana kita perlukan murid-murid yang telah terlatih dalam STEM untuk masuk dalam industri. Dan kita menjemput mereka untuk terus bersama kita dalam industri sarung tangan, adakah dari tahap lepasan sekolah, adakah dari tahap diploma, atau dari tahap sarjana atau sarjana muda. Memang ada kekosongan, memang ada tempat untuk mereka untuk berkembang dalam industri sarung tangan ini. Dan kita harapkan bahawa dengan sumbangan ini, sebagai satu sumbangan tanggungjawab sosial kita, ini akan merupakan satu titik permulaan untuk ibu bapa dan juga guru-guru, untuk mereka mendidik ataupun meletakkan keinginan kepada anak-anak mereka, murid-murid mereka, bahawa STEM lah cara untuk kita bergerak ke depan. Janganlah kita tertinggal sebagai satu negara kerana ketiadaan pakar-pakar dalam jurusan-jurusan STEM. Jadi dengan itu saya ingin mengucapkan kepada anda semua kerana telah sudi datang ke majlis ini pada petang ini, dan terutama sekali saya ingin mengatakan terima kasih kepada menteri kita. Dan I must tell you this one thing, dalam jangka masa yang paling pendek kita telah bekerja dengan menteri, bagi menteri, dalam masa itulah paling banyak inisiatif dilakukan untuk industri sarung tangan. In a very short time, we compare, because we have seen many ministers that come and go. In a very short time, the most amount of initiative was actually done for the industry. And I want to thank you from the bottom of my heart, Pak Menteri. Dengan itu, sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. S. Supramaniam atas ucapan yang penuh motivasi sebentar tadi. Majlis teruskan lagi dengan menjemput Yang Berhormat Dr. Daroya Alwi, Pengurusi Majlis Ketat Malaysia MRC, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang saya kasihi, Yang Berhormat Datuk Hajah Zulaidah Kamarudin, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, juga Ahli Parlimen Ampang dan Ahli Parlimen tuan-tuan semua,
yang berusaha Encik Dennis Lau, Pengurusi Yayasan MAKMA, dan yang berusaha Dr. S. Subramaniam, Presiden MAKMA, juga ahli lembaga BOT, Board of Director MRC, dan juga beberapa agensi-agensi yang lain. Seterusnya yang dihormati barisan penceramah, para yang dipertua, naib yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru Sekolah Kawasan Ampang, pengetua-pengetua dan guru besar sekolah Kawasan Ampang, Ibu Bapa, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekian. Alhamdulillah, syukur kita ya di petang yang indah ini kita dapat bertemu ya dalam waktu yang singkat untuk menghampiri waktu berbuka puasa. Kita berkumpul untuk mendengar sedikit taklimat ataupun harapan daripada YB Menteri dan juga Ahli Parlimen Ampang tentang program ini, iaitu program sumbangan seminar pendidikan pasca pandemik ya, untuk sekolah-sekolah di Ampang. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Yayasan MAKMA ya, dan juga Presiden dan juga pengurusi MAKMA ya, Datuk Dr. Supra dan juga Tuan Dennis Lau di atas inisiatif ini ya, untuk memberi ataupun bekerjasama dan memberikan maknanya MAKMA telah pun mendapat ya, keuntungan yang besar ya, daripada industri getah ini. Namun dalam masa yang sama MAKMA berkongsi kejayaan mereka bersama dengan masyarakat, bersama dengan rakyat, terutamanya di Ampang ini. Jadi tahniah kepada MAKMA dan juga tahniah kepada YB Menteri. Kerana YB Menteri sentiasa memikirkan apa juga semua beliau nak bawa balik ke Ampang. Mungkin later kita boleh bawa pula ke kapal. Kapal pun ada banyak kilang sarung tangan jadi mungkin kapal pun ingin untuk mendapatkan sedikit manfaat daripada MAKMA juga. Jadi insya-Allah dengan inisiatif yang dilaksanakan ini, kita harap ia dapat membantu anak-anak para ibu bapa serta PIBG untuk meneruskan agenda mendidik anak-anak kita pasca pandemik ini. Kerana kita tahu sewaktu pandemik anak-anak kita tidak boleh keluar belajar secara online, tidak dapat bertemu secara fizikal selama 2 tahun dan bercuti, buka sekejap tutup. Jadi pembelajaran mereka juga terganggu, pemikiran mereka juga tidak fokus kepada persekolahan dan juga pembelajaran. Jadi kita harap dengan adanya seminar yang dilaksanakan oleh pihak MAKMA, ianya dapat membantu para ibu bapa, para guru-guru dan juga demi kebaikan anak-anak kita ini, insya-Allah. Jadi saya kira YB Menteri akan bercakap lebih panjang lagi, jadi saya tak perlu ulas lebih lanjut lagi. Jadi kita mengharapkan agar program ini akan terus mendapat kejayaan. Dan satu lagi mungkin saya ingin nyatakan, di peringkat MRC iaitu Majlis Getah Malaysia, kita juga ada menyediakan beasiswa kepada anak-anak yang berminat dalam bidang ataupun dalam industri getah ini. Jadi mungkin cikgu-cikgu, guru-guru PIBG boleh memaklumkan perkara ini pada anak-anak kita, insya-Allah. Jadi dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Daroyah atas ucapan beliau sebentar tadi. Para hadirin sekalian, bunga melati di luar pagar, di bawah gadis ke hujung kota. Ucapan pengerusi dan presiden telah didengar. Dengarkan pula bicara YB Menteri kita. Untuk makluman hadirin, Yang Berhormat Datuk Haji Zuraida binti Kamaruddin telah memegang jawatan selama 3 penggal berturut-turut sebagai Ahli Parlimen Ampang.
sepanjang beliau menjawat jawatan ini, beliau telah banyak berusaha memperjuangkan kebajikan dan kemenjadian warga Ampang yang merangkumi segenap lapisan masyarakat. Program hari ini menjadi salah satu bukti usaha yang dicurahkan oleh YB Menteri kita. Yang berhormat Datuk juga merupakan seorang pejuang yang hebat dan tidak kenal erti putus asa dalam memperkasakan wanita sehingga ke peringkat antarabangsa. Beliau sering diundang ke simposium dan himpunan ahli-ahli politik antarabangsa mewakili Malaysia. Beliau turut diberi penghormatan untuk menghadiri dan berucap di Women Political Leaders Summit WPL di Iceland, yang mana aktiviti organisasi ini lebih berfokus kepada menunjukkan impak wanita dalam kepimpinan politik secara global. Pengalaman yang berhormat Datuk dalam memperjuangkan pemerkasaan wanita ini berkesinambungan kepada penulisan buku Empowered Women, Empowered Nation oleh beliau sendiri yang membicarakan tentang cara memperkasakan wanita di mata masyarakat dunia amnya dan di Malaysia khasnya. Dengan itu, majlis dengan rasa rendah diri mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haja Zuraida binti Kamarudin, Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis penyerahan sumbangan seminar pendidikan pasca PKP. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wala asyrafil mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lausa ni hao ma? Ha? Oh, lausa. Ada kan sana lausa sana. Okey, Assalamualaikum. Mana cikgu mana Waalaikum. Belum belajar lah Tamil cakap Assalamualaikum. Anyway, saya nampak ini PIBG, Syadnan PIBG rambut putih ni terus immediately ternampak dia daripada sekolah mendengar Dato' Omar Razali, Alhamdulillah. Dan juga kawan-kawan lain yang daripada sekolah di sekitar Ampang. Kita ada 19 sekolah yang mengambil bahagian dalam program pada hari ini. Dan juga ada chairman PIBG, guru PIBG dan juga guru-guru juga hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana turut serta pada program kita pada hari ini. Dan insyaAllah lepas ni kita ada hadiah buka puasa lah. Okay? Tunggu dulu. Okay. Dan saya ucapkan terima kasih. Sudah tentu saya ucapkan terima kasih sangat-sangat banyak kepada kedua satu Lencai. Satu lagi Tamil, saya tak tahu ini apa. MGR lah, okey lah tu pasal pelakon MGR. So, jadi ini watak yang sangat penting dalam industri raba dalam negara kita yang membekalkan rubber gloves, iaitu Tuan Dennis selaku pengurusi Yayasan MAKMA, Malaysia Rubber Glove Association, dan juga saudara Cikgu Subra. Oh no, I have one Cikgu Subra here. Anyway, this Dr. Subra, dia adalah pengurusi MAKMA, Malaysia Rubber Glove Association, dan bersama kita adalah pengurusi Malaysia Rubber Council, Dr. Daroya. Dan saya difahamkan apa ni, ada juga pemangkat industri association juga yang duduk di depan ni. Thank you for coming, Alhamdulillah. So, saya juga ucapkan terima kasih kepada penyelaras program pada hari ini adalah dua individu yang dalam kawasan Ampang membantu saya untuk mendebusi sekolah-sekolah, melihatkan ahli-ahli sekolah, melihatkan ahli-ahli kanak-kanak student di sekolah, iaitu dua. Satu Cikgu Jahbah. Mana Cikgu Jahbah? Keluar. Tu Cikgu Jahbah. Satu lagi Cikgu Subra. Ini dia Cikgu Subra. So they are teachers in Ampang. They are well known. The students know them. Because they were teaching this students when they are young, primary school, orang kenal dia. Jadi sekarang dia dah pension pun, nampak diorang panggil cikgu juga lagi. So Alhamdulillah, thank you very much. Dan mereka telah mengadakan program untuk memastikan bahawa kanak-kanak di kawasan Ampang khususnya, terutamanya di kawasan-kawasan perumahan low cost, misalnya di 40, sepanjang pandemik sudah ada program-program untuk pastikan bahawa anak-anak duduk rumah tidaklah boring dan tidak tertekan dan tidak rasa runsing dan sebagainya. Jadi kita sudah adakan kelas-kelas ketika itu untuk membawa mereka keluar daripada rumah, untuk mengadakan kelas agar interaksi dengan kawan-kawan, interaksi dengan guru itu terus
berjalan. Jadi ini kita nak mengelakkan daripada tekanan. Waktu COVID terjadi, banyak tekanan-tekanan yang telah diterima, bukan saja orang tua yang bunuh diri dan sebagainya, kanak-kanak juga terlibat dari segi mental pressure dan trauma-trauma yang tertentu. Apatah lagi kalau keluarga mereka dia meninggal dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara kebajikan kanak-kanak juga yang harus kita lihatkan agar mereka membesar dengan lebih stable, membesar dengan lebih balance, terimbang, dan mereka tahu ada apa dia perkara-perkara yang harus mereka meluaskan pandangan mereka. Dengan adanya luas pandangan mereka, maka mereka akan dapat membuat keputusan yang terbaik, dapat mempertimbangkan situasi-situasi tertentu dan make them smart future generation, and then they will be great leaders insyaAllah in the future. It's always my hope that when I see young people, I will see hope for the country. So saya harap guru-guru dan khusus PIBG yang hadir pada hari ini, saya percaya yang hadir pada hari ini adalah individu-individu yang sangat passionate dan sangat prihatin tentang pembelajaran kanak-kanak kita, anak-anak kita, tentang masa depan anak-anak kita. Dan saya tahu PIBG juga selalu concern dalam sekolah ni bagaimana nak mencukupkan dewan lah, mencukupkan kerusi meja dekat kantin lah, sekolah punya kerusi meja yang pecah-pecah lah, tingkap pun pecah-pecah, pintu pecah-pecah. So it is all happening in the schools now. Jadi memandangkan kerajaan juga tekangan keuangan yang ada dalam kerajaan kita, maka PIBG ni bertungkus lumus cari duit, betul? Betul. Lemak buatnya. Pada sini untuk pastikan bahawa sekolah itu sempurna, at least lebih baik. Saya faham kan dia minta whiteboard pun minta sponsor, whiteboard, lepas tu minta stationery pun minta sponsor dan sebagainya. So saya juga faham tentang keadaan ini, dan bila saya pergi sekolah, bila saya lihat keadaan sekolah itu agak lain, saya rasa sedih dan saya juga cuba memastikan bahawa boleh buat sesuatu terhadap sekolah-sekolah ini. Jadi pada hari ini adalah program yang disponsor oleh mak-mak, kerana mereka seperti tadi disebut dah bawa banyak duit. Jadi banyak duit, jadi makanya mereka juga berbesar hati. Kalau bawa duit banyak pun tak berbesar hati untuk membantu yang memerlukan, tak guna, betul tak? Dia pun faham juga. So jadi dengan kita percaya, the more we give, the more we get. Betul? Banyak lagi kita kasih, banyak lagi kita akan dapat. Itulah prinsip mereka berdua ni. Jadi maka mereka setuju bila saya bertemu dengan mereka, boleh tak sponsor program STEM ni post pandemic untuk kanak-kanak sekolah di Ampang. Dia kata okey, bukanlah pasal saya bekerja keras untuk jual glove dia, tapi tapi dia prihatinlah untuk program kita pada hari ini. Dan saya nak sentuh sikit tentang rubber industry ni. Ampang ni dulu tempat estate rubber kan? Betul. Siapa ada jadi rubber tapper dekat sini? Baik saja. Sempat Toreh getah dekat sini. Kawasan Ampang. Ada? Toreh getah kat sini. Kawasan Ampang ni kan tempat estate dulu. Tapi memang banyak estate kat sini. Tapi bukan penoreh kita lah. Aduh. Ada sini generasi dia, mak bapak dia, datuk nenek dia, penoreh kita. Tapi kalau Ampang dah jadi tempat yang bukan lagi estate, tapi tempat yang satu ketika tempat orang kaya lah tinggal kat Ampang ni. Betul? Ampang Jaya. Wah, the place is Ampang Jaya dulu So jadi Ampang ni pun juga bermula dengan tapak estate. Ketika tu 30-40 tahun yang lepas, lebih 40 tahun lepas, 60-70 tahun yang lepas. Sebab tu kita tengok ada Mardek dekat sini, kan? Betul-betul ada Arai, dekat dengan kita dekat Ampang. Jadi tak salah untuk pilih Ampang ni, Janice dengan Surah. So tak salah. Because kita punya sejarah ada tentang glove. So ada dia punya sejarah dan kita memang bermula juga di Ampang ni, alhamdulillah. Jadi saya juga nak sebut rubber ni, punya komoditi rubber di bawah kementerian saya, nombor 1 sawit, nombor 2 rubber, nombor 3 kayu kayan, dan kita ada yang kecil lagi, kenaf, koko dan juga pepper. Jadi rubber ni merupakan komoditi nombor 2 untuk kementerian kita, So jadi ketika pandemik terjadi 2 tahun yang lepas lah, ketika itu kerajaan dilanda masalah ekonomi. Orang tak boleh kerja, betul? Semua duduk rumah. Lepas tu nak beli vaccination, betul?
mahal. Lepas tu nak beli alat pernafasan, nak beli peralatan hospital, nak buat hospital, macam-macam ketika itu. Tapi alhamdulillah, syarikat getah dalam negara kita membawa hasil yang sangat tinggi dan maka itu mampu untuk kita menampung perbelanjaan kita untuk menangani COVID. Sebab ini kita perlukan sebenarnya. Saya tak boleh bayangkan sebab saya duduk dalam kabinet kerajaan memikirkan nak kena kasih moratorium, nak kasih bantu rakyat dan sebagainya. Memang sampai kerajaan, memang saya boleh sebut memang tak ada duit. Sebab tu kita ni dalam belanja dalam keadaan defisit sebenarnya, terpinjam-pinjam. Jadi kita harap berapa gila mak-mak make more money, so cover the hutang. Dia donate, apa ni, Dennis Fernandez kata dia donate 400 million to tabung COVID. 400 million. Future ni lagi kita harap apa ni, ada rubber industry ni, especially glove. Hari ni glove, kan tadi disebut kita ada number 1 producer in the world. Glove nombor 1 dalam dunia. So dalam 65% kita punya share. Dan saya dalam lawatan saya ke luar negara, 10 negara saya telah lawati dalam masa 2,5 tahun untuk menjual. Saya dah jadi tukang jual sawit, tukang jual rubber tau sekarang. Dulu saya jaga rumah, jaga sampah. Sekarang saya tukang jadi jual sawit sekarang, okey? Sawit, rubber, mana-mana saya pergi, saya pasti saya sebutkan cerita pasal sawit, cerita pasal rubber kita dan cerita pasal kain-kain kita. Jadi kerana ini adalah tiga komoditi yang utama yang membawa hasil pendapatan kepada negara. Jadi we have to protect kita punya industri ni. Dan pada hari ini kita kena protect rubber industri kita. Jadi sebab itu untuk kesinambungannya, untuk apa kemajuannya, kita kena harus juga membukakan pandangan-pandangan yang lebih luas terhadap rubber industri ini, terutama rubber glove ya. Jadi kalau dulu saya gembira hari ini, at least orang Ampang dapat tahu kenal siapa ni Dennis, siapa ni Mr. Dr. Subra. Kalau tidak mana kenal? Dia dekat office dia buat duit. Okay? So now dia keluar, dia dapat jumpa dan kemudian mungkin mendapat interaksi. Sebenarnya saya tadi waktu orang bercakap, saya penganga juga, saya dengar lama sikit orang cakap. Pasal bila saya borak dengan diorang, dia tak cerita pasal apa cerita-cerita ni. Kita cakap cerita pasal kerja kan. Jadi tadi saya pun dengar dia nak sambung cerita lagi. Sikit pula dia cerita. Tak sedap saya nak dengar lagi tadi, tunggu lagi. Tapi dia cut it short. Tapi tak apa, alhamdulillah apa yang dia kongsikan pada semua yang hadir pada hari ini sangat memberi makna kepada kita semua. Bagaimana mereka ada struggle, bagaimana mereka berusaha untuk memastikan bahawa kita punya rubber glove industri ini dapat pasaran yang sangat baik. Jadi kebetulan waktu COVID itu orang dah very conscious about mesti pakai rubber glove, mesti pakai glove, buat kerja mesti pakai glove, doktor mesti pakai glove, kat rumah cuci sayur pakai glove, semua pakai glove sekarang. Jadi maka glove tu pun menjadi satu permintaan yang tinggi untuk dunia. Maka Malaysia, kenapa Malaysia boleh jadi number 1? Kerana because kita adalah negara yang mengeluarkan latex getah yang utama dalam dunia. Dan kita punya latex itu adalah yang berkualiti tinggi sekali dalam dunia. Jadi sebab itulah kita advantage bila kita kualitinya tinggi dan pasaran dunia memang percaya dengan bila dibuat daripada negara kita Malaysia. Kerana saya dah sebut kenapa negara China kan dia sangat cepat ini ya China tak ada paitik semua dia buat cepat. Okay? So dia dalam masa COVID tu 9 bulan China mampu untuk membina kilang glove. But before this they never produce glove. Dia tak sangat sikit lah dia produce glove. Dia tak ada rubber, tak ada glove, tak ada rubber latex dan sebagainya. So sikit saja. Tapi dalam masa COVID tu, dalam masa 9 bulan dia buat satu plant, satu factory yang besar. Dan dia mampu untuk mendapatkan market share sebanyak 11% daripada pasaran dalam masa 9 bulan. Kita ni nak dapat 65% pun saya nak dapat 30-40 tahun, betul tak? Jadi apa yang saya khawatirkan, China ni dengan negara dia punya besar, dengan rakyat dia punya ramai, ya, satu hari kalau kita tidak berusaha dengan kuat, tidak bersungguh-sungguh, maka negara-negara seperti China ni akan mengambil alih tempat kita as the number 1 rubber glove producer in the world.
So jadi ini kita kena ingat. Jadi menjadi duty kita sini semua, tanggungjawab kita ni semua memastikan bahawa kita kekal menjadi rubber glove producer dalam dunia nombor 1 for a long time. Kita kena bertekad. Sebab itu dengan adanya program kita untuk sekolah ini, kita nak membukakan luas bahawa ada banyak potensi untuk kerja dalam bidang rubber glove manufacturing ini. Dan sekarang pun dah banyak automation, dah buat apa dah banyak mesin-mesin dan automation, dah tak adalah kena buat manual kerja tu. Kadang anak-anak kita orang muda sekarang tak nak kerja-kerja manual, tak perlu lagi dah. Saya pergi ada ke kilang mereka, semua jalan je sendiri. Jalan sendiri, dia supervise saja. So jadi itulah cara pekerjaan kita sekarang. Jadi rubber glove ni alhamdulillah juga tidak menggunakan banyak pekerja asing lah, pasal dia banyak buat pakai mesin, jadi dia automatik dengan mesin, jadi pekerja asing tidak diperlukan sangat. Tetapi ada juga kita kena ambil daripada luar sana, kerana kerja-kerja untuk bungkus-bungkus tu belum lagi boleh buat mesin. Jadi kalau anak-anak kita belajar STEM, belajar engineering dan juga sains dan juga, mungkin boleh memikirkan satu ketika generasi ini akan keluarkan satu inovasi yang boleh memudahkan lagi kerja dalam rubber glove ni. Kalau ketika ini dia dah ada lah, glove tu dah jalan sendiri dah, 4 dah kat TV kan, kalau nak pergi tu dah jalan sendiri dah. Tapi bila nak packing tu orang lagi packing. Jadi satu ketika mungkin kerja-kerja yang masih menggunakan manual ini boleh kita naik tarafkan untuk mengadakan mesin-mesin tertentu, dan agarnya lebih mudah untuk dilaksanakan. Ketika itu anak-anak kita mungkin lebih berminat untuk bekerja di kilang-kilang glove ini, dan mereka should be also thinking of innovate atau create mesin-mesin teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kualiti dia, meningkatkan keberkesanan, efisiensi kerja, dan dengan itu akan mendatangkan hasil yang lebih tinggi. So jadi bila conduct kelas-kelas tu nanti, Cikgu Jabar dan juga Subra, don't forget to put this element about our sponsor. Memang dia nak suruh kita cerita sedikit pasal rubber industry ni, khususnya rubber glove, kerana kita sekarang di Malaysia, kita supply to the world. Sekarang bila kita pergi keluar negara, negara-negara ini juga hendak memanggil kita, syarikat-syarikat di Malaysia, untuk membina factory-factory rubber glove di negara-negara mereka pula. So jadi bila dah pandemik tu semua dah belajar kebersihan pakai glove, jadi dia dah jadi satu habit, dah jadi satu culture. Jadi ianya akan berterusan, orang akan tetap menggunakan glove untuk buat kerja dan sebagainya. Saya rasa pengeluaran atau demand, permintaan untuk rubber glove ni, walaupun tidak ada COVID lagi, tidak ada pandemik lagi, oleh kerana budaya menjaga kebersihan itu telah kita terapkan kepada mereka, maka keperluan rubber glove ni saya rasa tetap tinggi, tetap tinggi. So, jadi ini menjadi harapan kita. Jadi saya amat berharap pada hari ini saya keluarkan buku satu ni, saya sajalah bawa buku, bukan saja, memang sengaja. Bawa buku tentang palm oil kita. Yang palm oil kita ni, kita dah number 1 dan sebagainya, tapi kita di bawah serangan negara Amerika dan US, negara Eropah, yang bersaing dengan kita. Kita keluar palm oil, diorang keluar corn oil, soya oil, sunflower oil, dan mereka bersaing dengan kita. Oleh kerana saingan dia sangat sengit dengan kita, dan kita punya palm oil memang terbukti bahawa the best edible oil, minyak yang masak yang paling terbaik sekali, boleh halang kanser, dan juga jantung, sakit jantung, kepala botak pun boleh tumbuh rambut, okey. Dan ini dan kalau makan pakai kita punya sawit ni, pencerahan mata kita pun lebih baik, kerana dia satu sudu tu sama dengan 20 batang carrot kita makan, boleh memperbaiki penglihatan kita. Dan untuk orang perempuan dan sebagainya, sawit kita ni adalah awet mudanya, anti-aging. Tapi lelaki pun boleh juga lah, nak muda makan juga sawit kita. Jadi oleh kerana itu kita mendapat serangan daripada Eropah yang bersaing dengan kita. Jadi bila bersaing dengan kita, macam-macam lah dia tuduh kita. Dia tuduh kita buat kerja tak betul, dia tuduh kita pakai buruh paksa, bagi buruh kanak-kanak dan sebagainya. Dan dia kata factory kita tidak berjalan dengan lancar,
tidak kemas dan tidak menjaga punca-punca dengan baik dan sebagainya. Sebab itu sekarang kerana kita telah dapat tekanan yang teruk untuk kita punya palm oil dan kita harus bersedia. Oleh kerana rubber glove kita adalah produk nombor 1 in the world, maka ianya akan menjadikan satu cemburu kepada dunia-dunia lain atau negara-negara lain, dan mereka juga akan na'udzubillah, saya jangan akan membuat usaha-usaha untuk meremeh-remehkan dan merendah-rendahkan rubber glove kita kerana mereka hendak bersaing untuk pasaran untuk dapat pesanan yang lebih banyak daripada kita. So, jadi kita harus bersedia. Sebab itu kita kena hari ini saya nak cadangkanlah rubber glove juga kena buat buku ni lah. So that I can go round campaigning, bring your book pula. Okay? Okay. Saya pergi tarawih pun kasih tazkirah palm oil. Okay? So jadi tak apa, pasal saya sangat passionate untuk memastikan bahawa kita ni semua, kementerian, agensi, persatuan dan juga industri player nak memastikan bahawa kita mempertahankan komoditi utama kita, kerana kita bergantung dengan komoditi utama kita untuk pendapatan negara. Kalau pendapatan banyak, maknanya apa? Negara juga akan dapat hasil yang banyak. Dan negara dapat hasil banyak, maknanya apa? Maknanya banyak pembangunan yang boleh dilaksanakan. Sekolah-sekolah tak adalah hebe-hebe ke, dah baik lagi kan, dengan ada pendapatan yang lebih, dan maknanya rakyat pun akan lebih maju daripada apa yang kita sekarang. Jadi ini menjadi harapan saya. Saya harap dengan program pada hari ini you all lebih dekat lagi dengan rubber industry, okay? Industri rubber terutamanya syarikat glove. Kita ada berapa syarikat glove kat sini? 75 syarikat ini supply to the world, dengan share 65%. Jadi kita nak pastikan bahawa kita maintain kita punya share, jangan turun, kena meningkat kita punya share, dan baru tu kita dapat pendapatan yang lebih. So sekali lagi terima kasih, syabas dan tahniah, dan saya harap bila kelas-kelas ini diadakan di tempat masing-masing, saya juga dari kelapangan insya-Allah saya akan singgah untuk melihat kelas-kelas ini dilaksanakan, dan semoga mungkin Jabbar dan Cikgu Subra boleh berinteraksi dengan Daniz dan juga Dr. Subra. Mungkin boleh ada peralatan-peralatan rubber glove yang menarik untuk mereka bawa ke kelas-kelas ini untuk sedikit menceritakan the making of rubber glove or something like that, buku-buku apa. Jadi create interest in them, because kadang-kadang bukan orang tak nak kerja tu, tapi dia tak ada exposure, tak ada pendedahan. Dia tahu nak pergi apply kerja kerani kerajaan, lagi kerja apa, lepas tu kerja McDonald ke apa ke kan. Jadi mungkin dia tidak ada pendedahan. Jadi kalau dengan ada inisiatif begini, pendedahan tadi dengan 700 berapa orang, 760 orang parents and teachers dan student dah berlipat kali ganda, 19 kali ganda, maka ia lebih luas, dan harap-harap kita akan dapat menyokong industri rubber glove yang menjadi produk number 1 rubber dalam negara kita, dan the number 1 I think rubber glove commodity manufacturer ni atau produk ni is the number 1 in Malaysia. Of all produk-produk kita ekspor tadi, sawit apa semua-semua, tapi rubber glove is number 1, nombor satu. Tak ada dah pelancongan apa semua tak ada, tapi rubber glove nombor 1 kerana dia membawa hasil tertinggi sekali yang sebanyak 55 bilion tahun 2021. So insyaAllah tahun 2022 pun insyaAllah akan dapat prestasi yang sama. So sekali lagi terima kasih, syabas dan tahniah kepada semua yang hadir. Semoga dengan adanya program ini saudara-saudara sekalian boleh menyampaikan maklumat yang lebih tepat, yang lebih jelas, yang lebih menarik, yang interesting untuk anak-anak kita, agar mereka membuka minat dan ada interest, dan untuk lebih mendalami mencari bahan-bahan tentang subjek atau tentang STEM dan juga tentang rubber glove industri kita.
Saya ucapkan terima kasih dan semoga program yang akan diadakan insya-Allah lepas raya baru dilaksanakan, dan jadi saya harap akan dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada kedua hero-hero lah, satu hero Cina, satu hero Tamil lah. Okay. Mr. Dennis dan Dr. Subra dan Dr. Dahlia juga, dan semua yang hadir, and all the association of members of the industry. Okay, dan turut serta pada hari ini, dan juga teaching team penyelaras, dipimpin oleh Dr. Subra dan Cikgu Subra dan juga sahabat, dan semua yang terlibat dalam program ini ya. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Zawarakum bitaqwa wa razambika wa silakai semakunta. Semoga kita ditambahkan ketakwaan, diampunkan dosa dan dipermudahkan urusan kita di mana saja. Maka saya merasmikan program CSR sumbangan seminar pendidikan pasca pandemik oleh Yayasan Makma yang diwakili oleh Mr. Dennis dan juga Dr. Subra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Haji Zuraida binti Kamarudin atas cek besar tak apa, duit besar. Okey, mana dia? Okey. Rasa tak? Mesti lebih ke sana. Tak boleh balik ni. Alright? Okay. Okay. Yang Hormat Datuk Haji Zuraida bagi menyampaikan cerah hati kepada Yayasan Makma.